Hai belajar SRT, apa kabar? Semoga anda sihat dan sejahtera. Hari ini kita sambung video yang lepas, iaitu kita teruskan bab 4 ulang kaji bab 4 untuk tajuk makanan dan pemakanan part 2. Are you ready with me? Sediakan pen dan juga kertas. Jom kita mula sekarang. Baik belajar, video yang lepas kita fokus kepada sistem pencernaan, iaitu tindak balas enzim yang menjadikan molekul yang kompleks kepada molekul yang ringkas, kemudian sedia diserap lah, betul? Okey, jom kita imbas kembali dulu. Hasil akhir pencernaan bagi karbohidrat ialah apa? Yang molekul paling ringkas bagi nutrien karbohidrat yang sedia diserap ialah GGF, iaitu glukosa, galaktosa dan fruktosa. Okey, kemudian untuk protein AA bagi kamu tips. Yes, asid amino. Bagus. Kemudian bagi lemak, hasil akhir pencernaan bagi lemak ialah yes, asid lemak dan kriserol. Pandai. Alright, so semua hasil akhir pencernaan ni sudah ready di usus kecil, dan of course proses penyerapan mesti berlaku di usus kecil. So kita tengok di sini, cikgu nak kamu jadikan petak macam ni. Untuk hasil akhir pencernaan bagi nutrien karbohidrat dan juga protein, dia kawan baik dia akan bersama dengan vitamin yang larut dalam air, iaitu vitamin B dan C, sama-sama jadi satu kumpulan diserap dan melalui laluan yang sama. Okey, diserap dan melalui laluan yang sama. Manakala asid lemak dan kriserol dia tak nak kawan dengan mereka. Asid lemak dan kriserol hanya kawan dengan vitamin yang larut dalam lemak, iaitu vitamin A, D, E, K. Okey, dan diserap melalui laluan yang berlainan. So, apa ialah laluan bagi hasil pencernaan karbohidrat, protein dan vitamin larut dalam air? Jom lihat sekarang. Okey, body kita macam ni kan, berlaku di usus kecil proses penyerapan. Okey, sebenarnya usus kecil ni penuh dengan jejari yang bentuk macam ni. Okey, so usus kecil ni permukaan dia penuh dengan jejari macam ini. Kita namakan dia vilus. Okey, so boleh bercuta-cuta kot. Okey, jejari yang vilus ini sedia untuk membantu penyerapan. So kat luar sekali ini, yang warna biru ini, lapisan luar sekali, kita namakan dia sel epithelium. Okey, so bila hasil akhir pencernaan bagi protein, karbohidrat dan juga vitamin larut dalam air, dia nak diserap mesti melalui lapisan luar sekali dulu, iaitu sel epithelium. Tolong ingat, lapisan luar vilus ini sel epithelium. Boleh? Okey, kemudian hasil akhir ni, pencernaan ni dah masuk sel epithelium, dia akan dihantar pergi ke ini. Okey, di vilus ini ada arteri, iaitu saluran darah yang utama membawa masuk darah ni ke vilus. So di bahagian luar ini kita namakan dia arteri, tapi ini nampak tak yang halus sikit? Yang halus sikit ni kita namakan dia kapilari darah. Kapilari darah. So nutrien-nutrien hasil pencernaan bagi karbohidrat, protein dan vitamin larut dalam air akan melalui sel epithelium terus pergi ke ini kapilari darah yang halus-halus tu. Okey, diserap masuk ke kapilari darah. Kemudian nutrien campur darah. Nutrien campur darah berlaku di kapilari darah. Jadi cikgu lukis purple color ni, sebab nutrien hasil pencernaan bagi nutrien karbohidrat, protein dan juga vitamin larut dalam air itu dah bercampur dengan darah. So tukar color kepada ungu macam ni dan dihantar melalui yang tebal ni. Dia sebenarnya sambung tau, kapilari darah ni sambung, cuma I sengaja tukarkan color sebab dia dah campur sekali dengan nutrien. So dia hantar. Okey, yang warna purple ni kita namakan dia vena porta. Vena porta. Boleh? Okey, iaitu saluran utama yang nak hantar. Hantar bagaimana? Yang ni vena porta, hantar bagaimana? Hati. Tolong ingat, hantar pergi ke hati, dan di hatilah pusatnya untuk hantar pergi ke organ-organ yang diperlukan. Okey? Okey, jadi
Faham tak keserahan hasil akhir pencernaan macam mana dia nak serap? Jom kita ulang sekejap. Luar ni ialah sel epitelium. Okey, saya ulang. Hasil akhir pencernaan bagi karbohidrat iaitu glukosa, galaktosa, fruktosa. Okey, kemudian sekali dengan hasil akhir pencernaan protein iaitu asid amino. Okey, dan campur dengan vitamin larut dalam air. Okey, sekali hantar bagi sel epitelium. Kemudian pergi ke ini, yang halus ini kapilari darah. Baru hantar ke vena porta yang warna purple ini, baru dihantar pergi ke hati. See? Okey, 4 proses ini sahaja. Masa exam mungkin suruh you isi tempat kosong. Ingat, ini laluan untuk protein, karbohidrat dan juga vitamin larut dalam air. Okey, hasil pencernaan mereka. Okey, kemudian kita lihat kalau nak buat dalam bentuk ayat, masa exam dia tak suka dalam bentuk yang carta alih macam ni. Okey, so kamu tulislah glukosa, galaktosa, fruktosa, asid amino, vitamin larut dalam air dalam kurungan vitamin B dan C. Okey, buat ayat macam ni. Diserap masuk ke sel epitelium. Nampak tak? Cikgu sengaja bulatkan. Okey, warna kuning ini ialah kata ayat lah untuk sambung. Jadikan dia ayat penerangan proses penyerapan yang berlaku, okey, bagi hasil pencernaan protein, karbohidrat dan vitamin larut dalam air. So kamu buat macam ni, tulis semua hasil akhir pencernaan, kemudian diserap masuk ke sel epitelium, kemudian cantumlah dihantar ke kapilari darah, lalu ke vena porta dan akhirnya dihantar ke hati. Dah siap? Anak panah tu you cantum dengan yang ayat dalam warna kuning ini. Okey, dah cantum jadi ayat penerangan proses penyerapan. Okey, harap you boleh hafal dan cuba cantumkan ayat lah. Masa exam memang tak terima kalau you tulis dalam bentuk carta alih sebab soalan dia kata huraikan proses penyerapan. Alright, jom kita lihat bagi asid lemak dan kolesterol pula. Okey, dia kawan dengan vitamin larut dalam lemak. Apa yang berlaku? Apa proses penyerapan berlaku? Sama juga dia mesti melalui sel epitelium. Okey, dia dah siap dicerna. First, mesti masuk sel epitelium iaitu lapisan biru yang luar vilus tu. Kemudian dia hantar pergi ke tengah-tengah ini. Lihat dalam ni, cikgu lukis dalam gambar. Tengah-tengah ini ada laktil. Okey, nampak tak vilus tengah-tengah tu ada laktil. Tolong tengok ejaan laktil. Ingat yang laktil ni tengah-tengah ni khas untuk serap lemak asid lemak dan kolesterol serta vitamin larut dalam lemak. Faham? Okey, ingat lapisan pertama dah hantar pergi laktil. Buat apa? Tengok sini. Disepati menjadi lemak. Maksudnya vitamin tu mesti sepati larut dalam asid lemak dan kolesterol dulu. Jadi cikgu letak satu simbol tambah di sinilah. Okey, maknanya saya nak kamu hafal simbol tambah ni mewakili disepati menjadi lemak. Disepati menjadi lemak. Okey, disepati menjadi lemak maksudnya asid lemak dan kolesterol dan vitamin adik ni iaitu vitamin larut dalam lemak sudah sepati, baru dihantar masuk ke sistem limfa. Okey, sistem limfa ialah yang bawah ini. Saya sengaja tuliskan L. Sistem limfa ialah saluran yang melintang tu. Okey, saya letak L. Okey, so letak L, kamu dah boleh hafal lah, dah masuk sistem limfa. Okey, kemudian dalam sistem limfa ni, saluran limfa ni ada limfa dan lemak. Ada limfa dan lemak bentuk cecair keruh. Okey, kan tadi sudah sepati kan, masuk ke sistem limfa, jumpa cecair limfa pula yang dalam bentuk keruh, cecair keruh. Lepas tu baru kamu hantar, baru dia dihantar pergi ke saluran darah. So L dan L ialah simbol lemak dan limfa lah. Okey, kemudian hantar ke saluran darah. Kamu tengok sekali lagi gambar yang cikgu lukis. Okey, bersama dengan simbol-simbol hafalan. So anda boleh
ikut urutan hafal dia punya proses penyerapan bagi hasil akhir pencernaan lemak dan juga vitamin larut dalam lemak. So, kamu lukis balik, lapisan luar tu ialah sel epithelium. Kemudian terus dihantar bagi ke laktil tengah-tengah tu. Kemudian simbol tambah tu mewakili di sepati menjadi lemak. Baru hantar ke L. L maksudnya sistem limfa. Kemudian L dan L. Dalam sistem limfa ada lemak dan juga cecair limfa. Okey, yang dalam bentuk cecair keruh. Kemudian last sekali hantar pergi ke saliran darah. Dari gambar ini, simbol ni, masa exam kamu lukis di tepi lah. Masa kalau soalan ditanya soalan ini kan, conteng kat tepi dulu. Dah confirm you hafal dia punya proses, baru jadikan dia ayat. Ayat buat macam ni Okey, kalau masa exam kamu boleh lihat dia punya gambar walaupun macam complicated, tapi kalau you teliti kan, you lihat yang tengah-tengah tu ada laktil macam tu kan. Terus conteng kat gambar raja yang sedia ada pun boleh. Okey, so macam mana nak buat ayat? Okey, penerangan sebab cikgu kata masa exam catat alih tidak diterima. So buatlah ayat. Asid lemak dan kriserol serta vitamin larut dalam lemak iaitu vitamin A, D, E dan K macam tu. Tulis ayat macam ni, diserap masuk ke sel epithelium. Okey, kita jadikan dia ayat Okey, kemudian dihantar ke laktil. Okey, dihantar ke laktil, kemudian disepati menjadi lemak. Lalu dihantar ke sistem limfa. Kemudian kamu titik nota sebab ayat sudah panjang sangat macam tu. Okey, so masa exam kamu buat catat alih, conteng dulu kat tepi. Kemudian kamu cuba cantumkan dengan ayat-ayat yang dalam kotak kuning ini. Okey, kemudian dalam seterusnya, seterusnya cecair lemak dan cecair limfa dalam bentuk cecair keruh dihantar ke saliran darah. Okey, so janji you punya urutan tu tepat dan kamu cuba cantum dengan ayat yang logik akal. Okey, dan buat penanda tu faham bahawa memang you dah hafal dia punya proses penyerapan. Kamu sudah boleh diterima dan diberi markah. Okey, so all the best to you. Untuk yang ini sentiasa anak murid saya kata susah, tapi susah ke? Okey, bila you dah ulang dan you kaji, confirm you boleh hafal. Next, kita pergi ke tajuk seterusnya. Mengira nilai tenaga yang terdapat dalam makanan. Wow, ini pun sangat banyak murid dia kata cikgu tak faham. Tak boleh tak faham. Kita ulang kaji bersama. Jom. Okey, soalan suka tanya kamu. Okey, minta kamu kirakan nilai tenaga yang terdapat dalam makanan. So, first you kena tahu apa maksud nilai tenaga. Nilai tenaga ialah kuantiti tenaga yang terdapat dalam makanan untuk melakukan aktiviti. Kan kita makan, makanan tersebut kita dapat tenaga kan. So kita nak kira berapa nilai tenaga yang boleh dapat daripada makanan tertentu. So untuk orang yang jaga diet seimbang, memang dia alert lah dan dia kira nilai tenaga, dan kalau boleh dia guna habis tenaga tersebut supaya tak jadi lemak yang berlebihan, obesity pula. So untuk nak mengira nilai tenaga, pastikan kamu tahu EP. EP ialah edible portion. Edible portion iaitu bahagian yang boleh dimakan, ataupun senang kata bahagian yang boleh dimasukkan dalam mulut lah. Sebab makanan yang masuk dalam mulut baru boleh tukar tenaga. Setuju tak? Ya, jadi untuk EP mesti dikira dahulu sebelum kamu kira jumlah nilai tenaga. Ingat, EP ialah edible portion. So masa exam dia suka bagi kamu peratus EP. So kamu kena kira peratus tu, jadikan dia EP dalam gram, baru boleh masukkan dalam formula. So saya nak kamu hafal juga fakta ini. Soalan tak akan bagi kamu fakta ni mesti keluar masa keluar daripada otak kamu semasa kamu menjawab soalan pengiraan nilai tenaga ini. Tolong ingat fakta ini. 1 gram karbohidrat boleh ditukar kepada 17 kilojoule tenaga. 1 gram karbohidrat boleh ditukarkan kepada 17 kilojoule tenaga. Boleh? Kilojoule ialah unit untuk tenaga. Macam berat kita punya unit ialah kg, betul? Ketinggian ialah cm. So untuk tenaga, unit dia ialah kilojoule. K mesti huruf
kecil, untuk J mesti huruf besar. Boleh? Kemudian kamu tengok 1 gram protein pula sama. Okey, boleh tukar 17 kilojoule tenaga. Okey, senang tak? 17. Untuk lemak banyak, 1 gram lemak saja boleh tukar 38 kilojoule tenaga. Yang ni kamu kena alert. Boleh? Dia 38 kilojoule tenaga. Okey, so bila you sudah tahu fakta ni, kamu tengok formula. Nak kira nilai tenaga makanan, okey, mesti guna formula ini, iaitu EP dalam gram. Maksudnya berapa jumlah berat yang masuk mulut. Okey, mesti bahagi 100. Okey, sebab soalan sentiasa bagi tahu kamu setiap 100 gram mengandungi berapa berat nutrien. Jadi kamu kena bahagi 100, kemudian darab dengan berat nutrien dalam makanan tersebut lah. Okey, nutrien tu termasuk karbohidrat, protein dan juga lemak. Okey, kemudian baru darab dengan nilai tenaga yang boleh ditukarkan oleh nutrien tersebut, oleh 1 gram nutrien tersebut. Jom kita lihat contoh. Okey, contoh ini iaitu jadual ini menunjukkan sajian makan malam Ahmad. Ahmad makan apa? Kamu tengok jadual komposisi ini. Ahmad makan mihun tom yam. Okey, mihun tom yam. Dan kamu tengok di situ, okey, soalan tu dia suruh kamu hitungkan jumlah nilai tenaga bagi makanan tersebut. Okey, kalau soalan macam ni dia hanya makan satu makanan, senang sajalah. Tapi kadang-kadang masa exam dia keluar 3 ke 2 ke, masa tu kamu kena alert lah. Okey, langkah dia lebih sikit, tapi dia punya konsep sama nak kira. Okey, cikgu tunjukkan, kamu faham dulu jadual komposisi ini. Ahmad ni makan mihun tom yam. Jumlah berat mihun tom yam ialah 563 gram. Okey, dalam semangkuk tom yam tu 563 gram. Boleh? Kemudian peratus EP, iaitu peratus bahagian yang boleh dimakan ialah 95% saja. Maknanya mungkin mihun tom yam tu dalam tu ada serai, ada daun limau purut, itu tak boleh masuk dalam mulut, tak boleh dimakan kan. So 95% sahaja daripada berat, jumlah berat tu. Okey, kamu kena kira. Okey, baru jumlah yang betul-betul masuk mulut boleh ditukarkan tenaga, itu baru digunakan untuk masuk dalam formula. Ingat, peratus adipose portion 95%. Kemudian dalam jadual ini bagi tahu kamu, nampak tak tajuk dia? Komposisi nutrien yang boleh dimakan bagi setiap 100 gram. Highlightkan 100 gram ini. Sebab jadual hanya bagi tahu kamu setiap 100 gram mihun tom yam mengandungi 7.5 gram karbohidrat. Mungkin mihun tom yam tu dia ada sedikit ayam kat situ kan? Sorry, bukan karbohidrat yang mihun. Okey, mihun tom yam confirm mihun lah. Okey, mihun tu boleh menghasilkan 7.5 gram karbohidrat. Untuk protein, dalam tom yam tu ada daging ataupun ayam kan. So, setiap 100 gram mihun tom yam mengandungi 3.6 gram protein. Okey, dapat daripada mungkin ada sotong ke, mantap. Okey, dan setiap 100 gram mihun tom yam tersebut mengandungi 2.6 gram lemak. 2.6 gram lemak. So, jadual komposisi ni dah bagi tahu kamu siap-siap setiap 100 gram. Tapi you tengok porsinya, dalam mangkuk tu bukan 100 gram tau, dia makan 563 gram dan 95% boleh masuk dalam mulut tau. Maknanya lebih 500 ke atas lah gram yang masuk. So, itulah kamu kena kira nilai tenaga. So, cara nak jawab soalan macam ni, kamu first step langkah pertama, lukis balik jadual. Okey, dan kecil-kecilkan dia punya setiap 100 gram mengandungi berapa gram karbohidrat, protein dan juga lemak dalam kurungan lah. Cikgu guna cara macam ni. Saya salin semula. Okey, kemudian saya kecilkan dia punya setiap 100 gram mengandungi 7.5 gram karbohidrat tu kan, saya kecilkan di atas. Kemudian saya besarkan ruangan supaya boleh masukkan formula. Okey, first kamu kena kira kat luar sekali, hujung sekali, kamu boleh tambah satu ruangan jumlah lah sekiranya dia 2 menu ke atas. Sekiranya dia makan, selain mihun tom yam, dia makan
muffin satu ke atau curry puff satu ke. Ingat, kalau lebih daripada satu makanan, kamu di hujung sekali mesti tambah satu ruangan jumlah. Tapi ini dia hanya satu makanan saja, mihun tom yum saja kan. Okay, so biar macam ni saja jadual, jumlah tak perlu tulis kat hujung sekali pun tak apa. Okay, so first step kamu kena kira EP dulu. Okay, tadi daripada soalan you tahu okay, jumlah berat mihun tom yum itu ialah 563 gram. Okay, tapi yang betul-betul boleh dimasukkan dalam mulut ialah 95%. So, kamu tulis 95% dalam bentuk pecahan dulu, iaitu 95 per 100. Ini maksudnya 90% lah. Baru darab dengan jumlah berat mihun tom yum tu, iaitu 563 gram. 563 gram. So, guna cara ini, okay, dan tekan kalkulator, anda boleh dapat EP dalam gram yang tepat. Maksudnya jumlah berat yang betul-betul masuk mulut dan ready untuk ditukarkan kepada nilai tenaga, iaitu berapa? Tekan kalkulator. Sama tak dengan cikgu? Iaitu 534.85 gram. Okey, nampak? Maknanya kita dah tolak tepi daun 50 serai itu sudah semua tolak kan? Jumlah berat yang betul-betul masuk mulut ialah 534.85 gram. Gunalah jumlah ini, tulis kat tepi formula ni siap-siap. Sebab jumlah berat itulah okay, yang boleh digunakan untuk kira nilai tenaga. So, macam cikgu tulis siap-siap. 534.85 untuk ruangan karbohidrat. Untuk protein pun sama, untuk lemak pun sama. Tulis siap-siap dulu. Kemudian tulis siap-siap garisan dan bahagikan 100. Masih ingat tadi cikgu kata 100 ini kita mesti dia sudah tetap lah, mesti bagi 100 sebab sentiasa soalan dalam jadual komposisi bagi tahu kamu setiap 100 gram mengandungi berapa gram karbohidrat. So kamu darab dengan jumlah berat nutrien tersebut lah. So kamu lihat balik 534.85 mesti bahagi 100 sebab setiap 100 gram okay, mihun tom yum okay, mengandungi berapa gram karbohidrat? Kamu darabkanlah 7.5 gram. Boleh? Okey. Kemudian untuk protein pun cara sama. Kamu tulis 100 dulu, bagi 100. Okey, sebab setiap 100 gram mihun tom yum, okey, kamu darab dengan jumlah gram protein. Berapa? Yes, 3.6 gram. Cara macam ni tulis formulanya. Okey, sama juga untuk lemak pun bahagi 100. Bagus. Kemudian darab dengan berapa gram? Kamu dapat daripada jadual tu, iaitu setiap 100 gram mihun tom yum mengandungi berapa gram lemak? Yes, 2.6 gram. Tulis macam ni je. Bagus. Kemudian tambah lagi formula, iaitu darab dengan nilai tenaga bagi 1 gram nutrien. Okey, so kita lengkapkan formula untuk karbohidrat dulu. Tadi kita sudah tulis di 534.85 bagi 100 darab dengan 7.5 gram. Sekarang darab dengan 1 gram karbohidrat mengandungi berapa nilai tenaga? Pandai, 17 kJ. Macam ni je. Okay, untuk protein pun sama. Kita darab dengan 17 kJ. Bagus. Untuk lemak kita darab dengan 38 kJ. Okay, saya harap dalam video nampak I punya step by step sebab cikgu sudah letak animation. Tapi kalau tak dapat, kamu kena rujuk video yang lepas lah. Saya ada buat satu yang lebih detail sikit. Tajuk dia mengira nilai tenaga. Di situ pun ada yang lebih detail lah. Okay, so bila you dah siap tulis formula, kamu boleh tekan kalkulator sekarang dah. So, kamu tekan dulu. Okay, untuk karbohidrat, jom kita kira 534.85. Okay, tekan kalkulator. Darab dengan 7.5. Kita ambil yang atas dulu darab dengan 17. Baru bahagi 100. Okey, kamu boleh stop video dan tekan. Kemudian sambung balik. Yes, adakah kamu dah dapat? Jawapan dia ialah 681.93 kilojoule. Ingat unit dia tulis siap-siap lah. K huruf kecil, J huruf besar. Kilojoule. Bagus. Okey, cuba tekan kalkulator untuk protein pula. 534.85
berat yang masuk mulut, bahagi dengan 100. Yes, kerana setiap 100 gram mengandungi darat dengan 3.6 gram. Baru darab dengan nilai tenaga yang boleh ditukar, iaitu 17 kJ. Okey, tekan sekarang. Okey, sudah dapat belum? You akan dapati untuk yang ini, kamu dapat jawapan dia lebih daripada 2 tempat perpuluhan, dan cikgu suggest kamu ambil 2 tempat perpuluhan saja. So, kalau you tekan kalkulator, dapat ni 327.3282 kan. So, kamu lihat, kalau kita hanya nak ambil 2 tempat perpuluhan, penentunya ialah di angka ketiga selepas titik perpuluhan, iaitu 8 di sini. Okey, kalau angka ketiga selepas titik perpuluhan, dia lebih 5. Di depan tu kena tambah 1. Okey, maknanya 2 tu kena tambah 1. Okey, kalau angka yang ketiga selepas titik perpuluhan tu kurang daripada 5, jadi yang angka depan tu kekal sahaja, iaitu 2 tu kekal sahaja. So, sekarang 8 sudah lebih 5 kan? So, jawapan yang kamu nak tulis dalam ruangan protein ini ialah ini, 327.33 kJ. Sebab 8 sudah lebih 5, so automatik yang depan angka 2 tu tambah 1. Okey? So, ini basic knowledge, harap kamu boleh kira. Okey, kemudian tekan kalkulator untuk lemak. Jom. Sama juga atas semua darab dulu, baru bagi 100. 534.85 darab 2.6 gram. Okey, kemudian darab 38, baru bagi 100. Apa jawapan? Okey, bagus. Jawapannya lah 528.43 kJ. Okey. So, setiap nutrien yang terkandung dalam mihun tom yum, kita dah siap kira nilai tenaga bagi setiap nutrien. So, sekarang dia nak hitungkan jumlah nilai tenaga bagi makanan tersebut. Okey, so kamu kena guna cara macam ni. Tulislah jumlah nilai tenaga bagi makanan tersebut, ialah ambil nilai tenaga yang daripada karbohidrat, iaitu 681.93 tambah dengan 327.33 tambah dengan 528.43 tambah keseluruhan, dapat berapa? Stop video dan tekan sekarang. Yes, jawapannya lah 1537.69 kJ. Okey, so sekiranya kamu makan mihun tom yum, inilah nilai tenaga. Okey, alright, so anda boleh jawab. Kita teruskan dengan tajuk seterusnya. Okey, indeks jisim badan ataupun body mass index, BMI. Yang ni pun sentiasa keluar kalau masa exam dia tanya kamu cara untuk mengira lah. Of course, kalau macam tu dia akan bagi kamu, okey, kira kamu kena formula ini. BMI sama dengan berat dalam kg bahagi dengan tinggi darab dengan tinggi. Tapi ingat, unit bagi ketinggian mesti dalam meter. Sekiranya dalam soalan dia bagi kamu cm, kamu kena tukar kepada meter dulu, baru boleh masuk dalam formula ini dan kira BMI. So, sekiranya cikgu bagi kamu contoh, berat anda ialah 66 kg dan ketinggian kamu ialah 170 cm. So, kalau kamu nampak soalan ini suruh kamu kira BMI, first step, langkah pertama, tukar dulu 170 cm kepada meter dulu. Bagi tahu saya macam mana? Kamu letak titik perpuluhan di belakang kosong itu. Letak satu dulu, titik perpuluhan. Okey, sebab 170 cm sama dengan 170.00 cm, betul? Okey, jadi titik perpuluhan letak di belakang kosong. Kemudian gerak 2 tempat perpuluhan ke depan. Okey, sebab setiap 1 meter sama dengan 100 cm. Okey, so kamu gerak ke 2 tempat ke depan. So 170 cm sama dengan 1.7 meter. Boleh? Jadi you ingatlah, gerak ke depan 2 tempat perpuluhan. Dah siap? Okey, so masukkan dalam formula 66 per 1.7 meter darab 1.7 meter. Macam ni. Kemudian bila you tekan kalkulator, kamu tekan dulu untuk ketinggian.
Tulis balik 66 bahagi, okey, tekan kalkulator, 1.7 darab 1.7. Dapat dulu yang bawah, iaitu 2.89. Okey, baru tekan sekali lagi. Ambil kalkulator, 66 bahagi 2.89. Berapa? Inilah BMI-nya, iaitu 22.84. 22.84. Okey, itu je jawapannya. Okey, masa exam, kalau dia suruh kamu tulis unit, kamu boleh tulis kg per meter square. kg per meter square. Tapi jaranglah. Dia hanya stop sampai 22.84 sudah cukup. Dan tengok penunjuk ini. Sekiranya BMI kamu kurang daripada 18.5, sudah underweight, maksudnya anda perlu menambahkan berat badan. Okey, maksudnya berat kamu tak cukup. Okey, kamu boleh cuba guna formula BMI, kira you punya berat dan juga ketinggian lah. Tengok kaitan antara ketinggian kamu cukup tak berat tersebut. Kalau tekan kalkulator kurang daripada 18.5, anda perlu tambahkan berat sebab sudah underweight. Kemudian kalau kamu punya BMI 18.5, sehingga 24.9 dianggap normal, syabas, teruskan diet yang sihat. Maksudnya ketinggian kamu memang padan lah. Sangat sesuai dengan you punya berat badan. Kemudian sekiranya you punya BMI 25 hingga 29.9, sudah overweight, berisiko tinggi untuk dapat penyakit obesity. So sila amalkan diet seimbang dan juga senaman lah. Sekiranya 30 ke atas, wow, ini sudah obesity. Amalkan diet seimbang dan giatkan usaha untuk senamkan supaya hilangkan banyak lemak dan kurangkan berat badan sebab sudah obesity. Alright, adakah kamu dah faham? Kita dah berjaya buat ulang kaji. Cara mengatasi berat badan berlebihan. So di sini masa exam mungkin suruh you bagi cadangan. So tulislah mengambil sarapan. Orang yang tak ambil sarapan mungkin dia akan lapar dan dia makan kuantiti lebih. So ikut, sila ambil sarapan. Kemudian kalau boleh makan secara teratur. Jangan tunggu terlalu lapar baru makan. Nanti kuantiti yang you masukkan mesti lebih. Kemudian tips yang ketiga ialah amalkan senaman lah. Of course, ada juga kalau boleh minum air yang secukupnya, 2 hingga 8 gelas. 2 hingga 3 liter. 6 hingga 8 gelas air. Hafal 3 ini sudah cukup untuk menjawab soalan exam dan cuba aplikasi dalam kehidupan harian anda. Baik, belajar, kita sambung lagi boleh? Tahan lagi tak? Jom kita lihat tajuk label makanan pula. Label makanan ni sentiasa keluar masa exam bahagian design lah kalau dia keluar soalan, dan mungkin dalam bahagian A ditanya tentang kepentingan dan tujuannya. Alright, jom kita ulang kaji. Label makanan sebenarnya bertujuan memberi maklumat penting terhadap makanan yang terdapat di pasaran. Bagi cikgu, label makanan merupakan surat cinta lah pengilang tu kepada pengguna. Apa yang maklumat yang dia nak sampaikan kepada pengguna, dia tulis di situ. Dan KKM, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia, memang telah menguatkuasakan undang-undang label makanan, iaitu Peraturan-Peraturan Makanan tahun 1985 dan juga Akta Makanan 1983. Dengan adanya peraturan-peraturan ini, jadi kuranglah kes penyelewengan di kalangan pengilang ataupun syarikat pembuat produk yang jual di pasaran. So, apa kepentingan label makanan? Kalau masa exam suruh you tulis, anda boleh tulis gini. Kepentingan label makanan ialah untuk membantu pengguna membuat pilihan yang lebih bijak terhadap produk. So pengguna boleh buat bandingan semasa dia nak beli satu produk. Contohnya sardin, dia boleh tengok pelbagai jenis jenama dan buat bandingan melalui label. So dari situlah dapat pilihan, membuat pilihan yang lebih bijak dari segi harga ke, tengok berat bersih dia ke, tengok ramuan ke. Betul? So itu kepentingan pertama. Kepentingan kedua ialah memudahkan pihak berkuasa membuat pemantauan dan juga tindakan terhadap produk.
Okay, so sebenarnya syarikat yang berkuasa tu dia berhak untuk ambil sampel makanan yang ada jual di pasaran, kemudian buat kajian penyelidikan, tengok ada tak dia menepati apa yang dia tulis kat label tersebut. Contohnya beratnya tulis 500 gram dan dia ambil sampel tersebut, timbang baru 300 gram. Kalau macam tu penyelewengan sudah berlaku, boleh ambil tindakan. Okay, ikut akta peraturan tadi. Okay, so daripada label memudahkanlah pihak berkuasa untuk buat pemantauan. Kita lihat kepentingan ketiga, iaitu memastikan pengeluar dan penghilang makanan mengutamakan kandungan zat produk. Okey, ini apa maksudnya? Maksudnya penghilang tu sebab nak buat label. So, bila dia nak buat label, mestilah dia buat sesuatu label ataupun produk tu betul-betul berkualiti. Okay, dan dia tulis kat label tu ramuan tu, dia yakinlah dia tulis kat situ. So daripada label, sebenarnya pengeluar dan penghilang akan mengutamakan kandungan zat produk tersebut supaya boleh fight atau bersaing dengan produk jenama atau syarikat lain. Okay, so anda hafalkan 3 kepentingan label makanan ini. Selamat menjawab soalan. Okay, kita tengok pula maklumat yang perlu ada pada label makanan ikut akta makanan dan juga peraturan makanan 1985. Jom kita lihat. Pastikan label makanan mesti ada nama produk. Okey, mesti ada gambar. Kalau gambar tu mesti guna ramuan utama. Contohnya jus oren, mestilah gambar oren kan? Betul? Okey, janganlah gambar apple kat situ. Okey, kemudian ketiga, mesti ada berat bersih. Kalau dia ialah produk dalam bentuk makanan pepejal, mesti dalam kg lah. Kalau dalam cecair, mesti dalam ml. Okey, kemudian ni nombor 4, mesti ada maklumat tentang tarikh luput. Okey, boleh mula dengan perkataan guna sebelum atau expired date ataupun expired sebelum. Okay, so yang ini penting sekiranya soalan tu suruh you design. Okay, nombor 5, mesti ada logo halal yang sah, terutamanya makanan yang nak jual di Malaysia, pastikan sah lah. Okay, logo halal yang sah. So, memudahkan Muslim memilih makanan yang halal dari segi agama. Kemudian nombor 6, okay, mesti ada senarai ramuan ataupun ingredients. Okay, dan ingredients tu atau ramuan tu mesti ikut berat menurun. Maksudnya kalau contohnya roti kan, okay, tepung ialah ramuan utama sebab kuantiti paling banyak. So dia tulis tepung dulu, tepung gandum. Kemudian barulah dia tulis telur ke, okay, is ke, macam tu. Berat ikut menurun. Okay, kemudian nombor 7 ialah jadual komposisi makanan. Kan kita dah tahu okay, jadual komposisi ni membantu orang kira nilai tenaga, betul? Okay, so masa you design mesti lukis juga jadual komposisi makanan. Dan memang di pasaran okay, label tu mesti mengandungi jadual komposisi makanan yang bagi tahu pengguna setiap 100 gram mengandungi berapa karbohidrat, berapa protein dan juga berapa gram lemak. Okay, ada juga dia mengandungi vitamin. Boleh juga tulis di jadual komposisi. So, semasa kamu design, utamakan 3 lah. Okay, karbohidrat, protein, lemak. Okay, vitamin kalau you nak tulis pun boleh dalam miligram lah. Sebab biasa kandungan dia sikit saja kan. Okay, nombor 8, maklumat yang mesti ada dalam label iaitu nama dan alamat penghilang. Okay, anda semasa mereka cipta, pastikan kamu guna alamat yang sah. Okay, maksudnya boleh dibaca. Jangan tulis XX, jalan XX, taman XX. Macam tu tidak diterima. Tulis nombor 35. Okay, buat ciptaan baru, ciptaan sendiri atau guna nama tempat kediaman sendiri pun okay. So, nama penghilang pun boleh kamu cipta lah. Contohnya City Enterprise. Okay, perniagaan Amir Sendiran Perhat. Okay, gunalah nama yang betul-betul boleh diterima dan diberi markah. Kemudian nombor 9, mesti ada kod bar. Nanti cikgu tunjuk cara untuk melukis kod bar yang hampir sama dengan yang luar dan diterimalah masa exam. Kemudian nombor 10, mesti ada penyataan bahan aditif. Contohnya dalam label makanan kamu tulis tanpa tidak mengandungi bahan pengawet.
Okey, sekiranya ada perisa atau pewarna yang dibenarkan, tulis di bahagian ramuan pun okey. So dari situlah penanda boleh cari dan beri kamu markah di situ. Okey, so bahan aditif iaitu bahan tambahan. Kemudian nombor 11, bahasa yang digunakan. Okey, maksudnya label kamu, okey, kalau boleh pelbagai bahasa supaya produk kamu boleh jual di sesuai untuk berbagai pengguna. Okey, untuk dia faham maklumat pada label. So ada juga dia guna 3 bahasa. Okey, BC, BI, BM. Okey, tapi at least BM mesti adalah, sebab kalau produk kamu nak jual di Malaysia. Betul? Okey, so untuk design kamu pun boleh letak 2 bahasa pun diterima. Okey, kemudian 12. Okey, mesti ada info tambahan sedikit lah. Okey, contohnya anda boleh tulis cara penyimpanan ke, ataupun cadangan resepi ke. Okey, pada label kamu membantu pengguna untuk faham maklumat yang you nak sampaikan. Okey, jom kita lihat contoh. Contoh soalan yang mungkin keluar masa exam, dia tanya gini, Club SRT ingin memasarkan produk pastry. So pastry ialah produk untuk jualan hari keusahawanan sekolah. Lakar dan labelkan label makanan yang kreatif untuk produk yang mengandungi maklumat mengikut peraturan-peraturan tahun 1985. So untuk menjawab soalan ni macam mana? Okey, masa exam mesti dibagi kamu ruangan kan? Kamu boleh lukiskan design kamu di ruangan yang disediakan sahaja. Jangan lebih ruangan tersebut sebab exam kamu, jawapan kamu akan di-scan dan ditanda masa SPM kan? Okey, so pastikan kamu jawab di ruangan yang disediakan supaya make sure semua jawapan yang anda tulis boleh di-scan dan ditandalah. Sekiranya luar daripada ruang tu mungkin tak dapat scan dan tak dapat diberi markah. So cikgu cadangkan mungkin kamu boleh jadikan ruangan jawapan kepada 2 atau 3 bahagian lah. Kemudian masukkan semua maklumat yang ada, yang perlu ada mengikut peraturan tersebut. So first kita mesti lukis. Contohnya yang ini soalan minta kamu produk pastry kan. Pastry kan ada banyak jenis. Contohnya pastry lapis, pastry su, pastry rapo. So cikgu di sini saya pilih pastry rapo lah. Saya pilih cheese tart. Okey, so cikgu lukiskan. Contohnya saya ambil Alia cheese tart. So saya bagi satu nama produk dulu. Kemudian saya lukiskan gambar. Gambar tu mesti ada ramuan utama, maksudnya cheese tart lah. You boleh lukis 2-3 biji pun tak apa. Kalau you nak lukiskan mata kat situ pun boleh lah, nampak kreatif. Alright, kemudian markah ketiga, berat bersih. Jom kita tulis kat situ berat bersih dan buat anggaran. Contohnya 300 gram, 500 gram, terpulang lah. Jangan tulis ml pula sebab dia bukan cecair. Kemudian nombor 5, nombor 4 ialah tarikh luput. Kamu boleh tulis baik sebelum, kemudian letak tarikh kat situ. Jangan tulis XX macam tu, tak boleh diterima makanya. So mesti tulis tarikh yang boleh dibaca. Kemudian nombor 5, mesti ada logo halal yang sah. Bagi non-Muslim, saya harap kamu pun boleh belajar menulis lah. Tulisan Jawi bagi halal ini, cara gini sahaja. Kalau cikgu lukis dengan komputer, saya lukis macam ni, nampak tak? Tak susah. Halal macam ni. Kemudian tuliskan halal di bahagian tulisan Jawi ni dan bulatkan. Senang saja. So lukiskan pada label untuk dapatkan markah logo halal. Kemudian nombor 6, senarai ramuan. Ingat kalau boleh ikut urutan berat tersebut. Kemudian nombor 7, mesti ada jadual komposisi makanan. So untuk dapatkan markah ini, kamu tulis macam ni, simple saja, nutrient. Kemudian sebelah kanan tu tulis setiap 100 gram mengandungi nutrient berapa. Kemudian tulislah karbohidrat, protein, lemak. Kalau ada vitamin tulis kat situ. Boleh? So buat anggaran gram. Contohnya untuk cheese tart ni mesti banyak karbohidrat kan. Jadi cikgu di sini sampel saya tulis 48.5 gram macam tu. Buat anggaran secara logik akal lah. Untuk protein mungkin cheese tart sedikit saja, saya tulis 3.9 gram. Kalau lemak 4.1 gram. Untuk vitamin C saya tulis 2.3 miligram. Secara logik akal boleh diterima.
Okey, kemudian mesti dapat juga markah nombor 8 iaitu nama dan alamat penghilang. Jadi tulis dibuat daripada atau dihasilkan oleh atau diproduksi oleh. Okey, kemudian Alia Enterprise. Kemudian letakkan nombor jalan, taman, okey, ke postcode dan juga negeri lah. Okey, supaya dapatkan markah untuk alamat tersebut. Kalau nak letak email, Facebook pun dialu-alukan lah. Kemudian untuk yang markah 9 ialah kod bar. Okey, macam mana nak lukis kod bar dengan cantik? Cikgu ajar satu teknik. Kamu boleh tulis dulu satu angka. Biasa makanan ialah mula dengan nombor 9. So anda tulis nombor 9 dulu. Kemudian jarak sedikit, tulis lagi 6 angka. Okey, angka tu kamu boleh buat ciptaan palsu lah. Okey, 6 angka. Contohnya 003651 macam tu lah. Buat 6 angka. Kemudian jarak sikit lagi, buat lagi 6 angka. Okey, maksudnya 6 nombor. Okey, so saya ulang. 1, jarak sikit, 6, jarak sikit, 6 lagi. Okey, nombor. Kemudian perbantukan nombor tu lukiskan garisan menegak. Garisan menegak yang halus dulu. Dan kalau boleh guna pembaris lah sebagai dia punya sempadan. Okey, lukiskan. Kemudian kamu hitamkan beberapa supaya tebalkan garisan. Dah siap. Macam tu je barcode. Okey, kalau you nak dapatkan markah barcode ni yang lebih kurang sama. Okey, boleh? Janji kamu tulis nombor tau. Jangan tulis SYZ macam tu. Jangan ataupun kamu langsung 000 macam tu. Buat logik akal Okey, so untuk kod bar sudah dapat markah. Nombor 10. Dia nak markah untuk penyertaan bahan aditif kan. So cikgu tambah di ramuan sana, cikgu tulis satu ayat berwarna kuning. Okey, kalau boleh tambah lagi berwarna kuning yang dibenarkan. Kalau boleh buat yang dibenarkan tu supaya nampak okey, syarikat kamu lebih bertanggungjawab lah. Boleh? Sebab cheese tart tu mungkin nak kuning sikit kan. So berwarna atau perisa cheese yang dibenarkan. Okey, kamu buat macam tu. Kalau you rasa tak nak tambah berisa berwarna macam tu, anda boleh guna ayat ni, tanpa mengandungi bahan pengawet. Okey, pun boleh diterima sebagai bahan nombor 10 tu penyertaan bahan aditif. Kemudian untuk dapatkan markah bahasa, mungkin kamu boleh macam cikgu, tajuk tu saya buat dui bahasa. Contohnya ramuan kan, saya slash dengan ingredients. Okey, untuk cara penyediaan saya tulis how to prepare. Macam itulah dapatkan markah bahasa. Okey, kemudian info tambahan. Kamu boleh buat sikit info tambahan di label kamu, iaitu cara penyimpanan. Macam mana simpan yang cheese tart ni? Disejuk bekukan ke? Sesudah dibuka, habiskan dalam 24 jam ke? Macam tu. Buat yang secara logik akal. Kemudian boleh juga tambah pasti sedap, yummy. Itu pun sebagai info tambahan dan lain-lain maklumat lah. Boleh? Alright, so all the best. Sekiranya keluar soalan reka cipta, saya harap you boleh score full marks. Okey, kita lihat seterusnya perancangan menu. Okey, untuk bab 4 ini ada ajar kamu perancangan menu. Apa tu menu? Menu ialah senarai makanan yang dihidangkan untuk satu sajian. Satu sajian. Satu hari kita makan berapa sajian? Kita makan sarapan, makan tengah hari, makan malam. Ada orang sampai 5 sajian sebab dia ada minum pagi, minum petang. Ada orang sampai 6 sebab dia tambah high tea. Ada orang tambah lagi satu supper, yang makan tengah malam macam tu. Alright, so berapa sajian tu sebenarnya menu boleh dirancang awal. Contohnya sebagai ibu, patutlah dalam otak sudah ada rancangan menu sarapan nak masak apa, tengah hari dan malam nak masak apa, supaya tidak bertindih. Dan supaya lebih menyelerakan. Jangan sampai lapar baru fikirkan apa yang nak masak. Mungkin terlambat sikit lah. Okay, so tengok di sini, tujuan merancang menu. Kalau masa exam suruh tulis, anda boleh tulis gini, iaitu menjimatkan masa dan tenaga. Setuju tak? Setuju kan? Kalau dalam otak sudah ada rancangan menu, atau you tulislah siap-siap dalam kertas. So, bila pergi shopping, kamu terus dah boleh siap beli bahan. Beli bahan. Dan kemudian balik terus boleh masak.
Okey, so menjimatkan masa dan juga tenaga, terutamanya bagi ibu yang nak pergi beli bahan. Kalau dia tak rancang, dia pergi situ baru fikir nak beli apa, jadi masa yang dia nak shopping tu terlalu lama lah. Okey, so itu tujuan pertama. Tujuan kedua, memastikan perbelanjaan untuk menu yang dirancang tidak melebihi anggaran perbelanjaan. Okey, maknanya setiap satu keluarga sebenarnya ada buat bajet keluarga. Kalau dia tak bajet, dia main beli sahaja, nanti hujung bulan dia dah habis duit tau. So dia tinggal makan Maggi Mee sahaja. So pastikan rancang menu lah. Okey, you all bakal pun akan mendirikan rumah tangga kan. So pastikan kamu ada tabiat merancang menu. Okey, so memastikan perbelanjaan tidak melebihi anggaran. Okey, kemudian satu lagi tujuan, iaitu memastikan makanan yang disediakan adalah seimbang. Seimbang dari segi apa? Seimbang dari segi nutrien. Okey, contohnya saja makan malam. Okey, saya nak rancang menu, saya nak masak. Okey, ayam masak merah. Okey, sudah ada protein kan? Kemudian mesti ada nasi untuk karbohidrat. Kemudian vitamin dan garam mineral dapat daripada sayur-sayuran. Okeylah, saya masak sayuran, sawi ke, okey, kubis ke pun boleh. Fikirkan. So seimbang dari segi nutrien, seimbang dari segi bahan, seimbang dari segi kaedah memasak. Okey, senang kata dari segi warna, tekstur, rasa. Okey, so ini 3 tujuan. Sebenarnya ada 5 macam tu, tapi cikgu nak kamu at least hafal 3 lah untuk jawab soalan. Kemudian kita tengok faktor yang mempengaruhi perancangan menu. Okey, semasa nak rancang menu, kita sebenarnya kena ambil kira beberapa faktor ini. Dan tajuk ini telah pun cikgu Wen bincang masa dalam video Jom Hafal Faktor. Okey, masih ingat tak? Jom hafal faktor. Sekiranya belum, lihat, anda berpeluang patah balik, kamu boleh lihat di situ. Cikgu ada teknik hafal faktor. So anda boleh rujuk video tersebut dan senang, sekejap je dah hafal semua faktor dengan senang. So untuk faktor mempengaruhi perancangan menu, cikgu letak dalam nota infografik itu di watak ibu. Sebab ibu sentiasa rancang menu kan? Okey, masih ingat tak siapa di sini ingat? Okey, bagi tahu saya. 6 faktor semasa merancang menu yang perlu diambil kira oleh ibu, iaitu ayat betul yang kita guna ialah tu perlu gemar, sumber seimbang, bilangan pandai. Kalau you imbas kembali, kamu boleh tulis siap-siap, kemudian lengkapkan dia. Tu maksudnya tujuan sajian. Okey, tu perlu kan? Perlu maksudnya faktor nombor 2 iaitu keperluan. Tu perlu gemar. Lengkapkan. Faktor ketiga ialah kegemaran. Tu perlu gemar. Okey. Sumber. Okey, sumber ialah faktor keempat. Seimbang, kita tambahkan ke-an iaitu keseimbangan sajian. Dan last sekali, sumber seimbang, bilangan tetamu. Okey. So, saya melalui ayat betul tu perlu gemar, sumber seimbang, bilangan, saya automatik dah boleh tulis 6 faktor yang mempengaruhi perancangan menu. So, untuk ayat yang warna biru ini ialah kata kunci semasa kamu nak tulis ayat penerangan terhadap faktor tersebut. Saya tunjuk satu contoh Contoh soalan. Okey, Mona akan mengadakan majlis makan malam sempena hari jadinya yang ke-18. Dia menjemput semua rakan sekelasnya. Berikut merupakan menu yang dirancangnya. Okey, Mona berumur berapa? Daripada soalan you nampak dia umur 18 dan dia rancang menu untuk hari jadinya. Dan dia jemput rakan sekelas. Apa menu yang dia rancang? Okey, spaghetti carbonara, ayam goreng, kek coklat dan juga jus oren. So, you rasa masa Mona merancang menu, dia senaraikan semua makanan ni yang nak dihidangkan semasa birthday dia. You rasa dia ambil kira faktor apa? Okey, kalau soalan tanya gini, okey, anda kena bijak menjawab soalan berpantukan situasi ataupun info yang diberi daripada soalan. So, kita tengok soalan dia kata, terangkan faktor yang mempengaruhi Mona untuk merancang menu bagi majlisnya. 8 markah. So, kalau you nampak 8 markah, okey, kamu at least
Sebab dia tajuk kata tugas ialah terangkan, betul? Dan kata kunci ialah faktor. Okey, kemudian tema ialah faktor merancang menu. So kamu buat simbol macam ni dan sudah highlight kata kuncinya kan, you tahu dia nak terangkan. So 8 markah ini kamu boleh tulis macam ni, faktor 1 markah, okey, huraian 1 markah, faktor 1 markah, huraian 1 markah. So untuk dapatkan 8 markah kamu perlu 4 pasang lah, betul tak? 4 kali 2 4 kali 2 4 pasang, okey, iaitu 4 faktor campur dengan 4 penerangan. Okey, 4 huraian penerangan. Okey, so dari sini kita lihatlah macam mana kita nak jawab soalan ini. Tapi sebelum tu, sebab 8 markah saja kan, soalan sentiasa dia keluar mesti antara 10 hingga 15 markah untuk bahagian B. So bahagian B dia tanya, nyatakan menu lain. Nyatakan menu lain yang sesuai untuk majlis itu. Okey, ingat dia nak nyatakan saja, tak perlu terang. So nanti kamu tuliskanlah. Okey, selain menu ini, 2 menu lagi, 2 makanan lagi yang boleh menggantikan menu asal yang Mona sudah rancang ini. Boleh? So jom kita mula jawab. Okey, semasa nak jawab pastikan kamu tulis siap-siap 6. Okey, 6 faktor yang kamu dah ingat dalam otak dulu. Okey, tujuan sajian, okey, keperluan, kegemaran, sumber, keseimbangan sajian, bilangan tetamu. Okey, yang ini kamu kena keluar daripada otak kamu melalui ayat betul lah. Tu perlu gemar, sumber, seimbang, bilangan. Okey, dah siap-siap tulis dulu. Kemudian daripada 6 ini, kamu cuba tengok, okey, mana satu clue, tips daripada soalan itu yang kamu boleh jadikan jawapan untuk bahagian soalan A ni. Terangkan faktor yang mempengaruhi Mona untuk rancang menu majlis tersebut. Kamu tengok, yes, kenapa Mona rancang spaghetti, ayam goreng, kek coklat, jus oren macam tu? Apa faktor yang dia sudah guna? Yes, pertama, tujuan sajian. Ada tak dia guna? Daripada ayat apa yang you rasa dia rancang menu ini ada ambil kira faktor ini? Yes, majlis. Okey, masa dia rancang menu ni, dia fikirkan, dia ambil kira faktor tujuan sajian, iaitu menu makanan tersebut mesti sesuai dimakan untuk majlis hari jadi yang ke-18. Okey, betul? Kemudian kamu nampak tak? Okey, tetamu yang datang ialah 18, umur 18, iaitu remaja kan. Dan menu yang Mona rancang tu iaitu ayam goreng, kek coklat, betul? Kenapa dia tak rancang ikan kukus? Okey, kalau tetamunya ialah orang tua, sesuailah ikan kukus sebab senang dikunyahkan. Okey, dan kalau ataupun majlisnya ialah untuk lawat pergi ke hospital, okey, mungkin bubur ikan macam tu kan. Okey, yang ini ayam goreng, kek coklat, sebab dia ambil kira faktor kegemaran. So daripada ayam goreng dan kek coklat, kamu boleh tulis kat tepi faktor kegemaran ni, bahawa Mona ini dia mengambil kira faktor kegemaran. Okey, kemudian apa lagi faktor yang you nampak? Okey, sumber macam tak nampak, dia tak tulis wang kan. Okey, tak tulis ada yuran ke, tak ada kan. Okey, so kita skip dulu, kita tengok keseimbangan sajian ada tak. So you check back. Okey, ada tak dia seimbang dari segi warna, rasa, tekstur, kaedah bahan? Spaghetti warna apa? Ayam goreng warna apa? Kek coklat apa? Jus oren warna apa? Okey, good. Dari segi nutrien? Okey, karbohidrat ada, protein. Okey, good. Kemudian vitamin ada tak? Yes, jus oren. Okey, good. So, keseimbangan sajian boleh diambil sebagai jawapan, dan inilah dari segi warna nampak, dari segi rasa pun nampak, dia ada mengambil kira faktor ini. Kemudian bilangan tetamu, ada tak Mona dia ambil kira? Mesti ambil kira sebab dia jemput berapa? Semua rakan sekelasnya. Okey, so semua rakan sekelasnya. Okey, ialah bilangan tetamu, dia ambil kira lah. Pastikan makanan ataupun menu yang dia rancang cukup dimakan oleh semua rakan kelasnya. Okey, boleh? So itulah teknik. Kamu dah dapat 4 faktor
Nanti anda boleh terangkan ayat penerangan untuk dapatkan markah 8 markah penuh inilah. Boleh? Okey, sekiranya kamu nak tulis keperluan juga boleh. Janji kamu guna inilah ayat dia. Okey, tetamu yang dijemput ialah remaja. So pastikan Mona telah pastikan ada sumber protein dan karbohidrat yang sesuai. Okey, dimakan oleh remaja pun boleh. Janji you punya ayat penerangan itu logik akal. So cikgu bagi contoh jawapan. Anda boleh tulis macam ni. Kita ambil yang soalan A tu sebagai pembuka. Saya ambil faktor yang mempengaruhi Mona untuk merancang menu untuk majlis ialah. Okey, anda boleh tulis tujuan sajian. Okey, tulis dalam point form atau jadual pun boleh diterima. Sekiranya buat jadual, kamu tulis tajuk dia faktor, kemudian satu lagi tajuk jadual iaitu huraian atau penerangan pun boleh diterima. Tapi cikgu suggest buat point form macam ni pun sudah memadai. Okey, kamu tulis macam ni. Okey, tujuan sajian. Kemudian buat ayat penerangan. Okey, ambil balik watak utama dalam situasi tersebut iaitu Mona. So, Mona merancang menu yang sesuai untuk majlis rasmi, okey, iaitu majlis makan malam sempena hari jadinya. Okey, nampak tak penerangannya? Yang warna merah ini ialah huraian, kemudian yang warna purple tu ialah contoh lah, contoh dalam situasi. So, kalau you punya jawapan tu ada fakta dan ayat penerangan tu ada huraian serta contoh situasi tersebut, anda diberi markah. Boleh? Jom kita try yang kegemaran ni. Macam mana buat ayat? Tulis dulu siap 2 kegemaran. Maksudnya faktor kedua yang mempengaruhi Mona rancang menu ialah faktor kegemaran. So, buat ayat. Mona merancang menu yang disukai oleh tetamu jemputan. Okey, yang disukai oleh tetamu jemputan iaitu rakan sekelas berumur 18 tahun seperti ayam goreng dan kek coklat. So, you buat ayat supaya kamu menerangkan bahawa faktor tersebut telah pun Mona ambil kira. Kegemaran tu. So, semasa dia rancang menu ayam goreng dan kek coklat memang favourite untuk rakan sekelasnya yang berumur 18 tahun. Nampak? So, you ada keyword yang warna merah itu sebagai huraian menerangkan faktor. Kemudian kamu ada yang warna purple ni iaitu contoh situasi itu. Okey, untuk menjelaskan faktor itu anda dapat markah penuh untuk ayat huraian. Boleh? Jom kita lihat nombor 3. Dari segi keseimbangan sajian kita ambil. Okey, sama juga kamu tulis dulu faktor. Okey, keseimbangan sajian yang diambil kira oleh Mona. So, buat ayat. Kita guna balik watak utama, tulis Mona merancang menu. Okey, kali ni kamu buat huraian warna merah ni. Okey, kata kunci yang menerangkan keseimbangan. So, Mona merancang menu yang seimbang dari segi warna, tekstur dan rasa. Okey, nampak tak? You sudah terangkan bahawa Mona, okey, dia guna faktor keseimbang saja ni sebagai faktor semasa rancang menu. So, warna merah ini ialah kata kunci huraian. Kemudian kamu tuliskan contoh situasi itu. Okey, iaitu contohnya spaghetti carbonara berwarna putih manakala jus tembikar berwarna merah, kek coklat tekstur dia lembut manakala ayam goreng tekstur dia garing. Dah siap? Okey, so ingat cara gini untuk hurai dan juga bagi contoh. Kemudian nombor 4, bilangan tetamu. Boleh? Atau nak ambil keperluan pun boleh. Kita ambil bilangan tetamu lah. So, buat ayat macam mana? Sekali lagi guna watak iaitu Mona merancang menu yang kali ni yang warna merah tu kata kunci huraian apa? Bilangan tetamu. Cukup dimakan oleh para tetamu. Siapa tetamunya? Iaitu semua. Okey, semua rakan sekelasnya. Kalau masa soalan tu dia ada bagi bilangan contohnya 45. So, kamu boleh tulis Mona merancang menu yang cukup dimakan oleh para tetamu iaitu 50 orang rakan sekelasnya. Kuantiti tu letak dalam huraian tu lah. Okey, so itu saja cara untuk dapatkan 8 markah. Faktor 1 markah, ayat yang mengandungi huraian dan contoh dapat 1 markah. So, keseluruhan 8 markah sudah masuk dalam poket kamu. Okey, so kita lihat B pula. Nyatakan menu lain yang sesuai untuk majlis itu. Okey, nyatakan menu lain. So, spaghetti kalau kita tak nak, kita ambil apa?
Okey, so kalau ayam goreng tak mau, apa lagi yang sesuai? Tapi I rasa ayam goreng sesuai lah. Saya pun sendiri pun suka makan. Okey, terutamanya majlis birthday kan. Okey, spaghetti boleh tukar lah. Tukar apa? Okey, mungkin nasi goreng ke mi goreng boleh diterima. Apa? Mihun goreng boleh. Apa lagi? Okey, logik akal Kemudian untuk jus oren boleh tukar tak? Boleh. Jus apa? Janganlah Coca-Cola. Minuman bergas tak sesuai pula. Oh, apa? Ya, jus tempikai boleh diterima. Okeylah, kamu buat mana yang sesuai. Kalau rasa kek coklat nak tukar cupcake, Manila pun okey, masih remaja suka. Okey, untuk spaghetti tukar kepada mi goreng ke, mihun goreng, nasi goreng pun diterima. So, itu sahaja cara untuk menjawab soalan exam, dan saya harap kamu selain jawab exam, kamu gunalah ilmu yang diperolehi ini dalam kehidupan harian. Alright, belajar. Cikgu dah habis buat ulang kaji bersama kamu. Adakah kamu dapat sesuatu? Okay, wish you good luck. Selamat membuat ulang kaji, menguasai tajuk ini. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye.